Salah satu ahli kumpulan satu ingin memulakan pembentakan kita. Topik Profesor Nakib Al-Atas. Pada ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Wan Saifullah bin Wan Abdul Ghani selaku pensyarah kami di atas kesabaran, sokongan, nasihat dan bimbingan yang telah diberikan. Banyak membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini yang telah diarahkan. Segala bantuan, semangat, strategi dan kebijaksanaan beliau telah banyak mengajar kami untuk menjadikan seorang pelajar yang baik. Selain itu, terima kasih diucapkan sekali lagi juga dalam segala perkongsian pengalaman sepanjang pengajian ini. Segala pengalaman yang dilalui pasti tidak dapat dilupakan. Kajian dan penulisan sejarah yang seharusnya bertujuan melahirkan nilai sejarah dan pandangan hidup yang mencerminkan kepribadian bangsa memerlukan sesuatu pandangan semesta yang dapat meletakkan makna diri bangsa itu sendiri pada tempat yang sewajarnya. Kerangka pemikiran sejarah inilah yang didapati melalui kefahaman terhadap pemikiran Syed Muhammad Nakib Al-Atas melalui karya-karya beliau. Beliau yang merupakan seorang pemikir Islam sezaman, termuka bukan sahaja benar-benar berakar dalam pelbagai bidang seperti sains, teologi, falsafah dan metafizik, tetapi turut merangkumi bidang sejarah, kebudayaan dan kesusasteraan khususnya. Dalam kajian ke atas alam Melayu, maka dalam bab ini, selain menghuraikan biografi dan sumbangan beliau secara ringkas dalam bidang sejarah, beberapa cabaran tertentu dalam bidang sejarah dan kebudayaan Melayu akan turut dinyatakan. Ini adalah bagi mengetahui perkara-perkara yang mendorong beliau untuk memartabatkan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu tersebut. Bahkan idea beliau tentang pengislaman fikiran juga telah mempengaruhi banyak sarjana dan para cendekiawan. Objektif kami melalui kajian ini, kami sekumpulan dapat mempelajari mengenai seorang ilmuwan Islam yang terulung, iaitu Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Beliau merupakan seorang pemikir termuka di alam moden Islam ini. Selain itu, kami juga telah mempelajari mengenai sumbangan beliau dalam kajian sejarah dan kebudayaan. Tambahan pula, kami juga telah mengenali cabaran-cabaran yang telah dihadapi oleh beliau untuk membangkitkan alam Islam. Akhir sekali, kita akan mempelajari tentang pemikiran Syed Muhammad Nakib Al-Atas tentang pendidikan Islam secara konseptual, filosofi dan komprehensif. Biodata untuk tokoh ini adalah: nama Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas mungkin asing dalam kalangan orang kita, tetapi dalam dunia akademik beliau dianggap pemata yang tidak ternilai bahaganya. Ini kerana pengetahuan beliau dalam soal teologi, falsafah, metafizik, sejarah dan sastra menjadikannya antara pemikir ulung Melayu dalam Islam di rantau ini. Al-Atas juga merupakan pelapor kepada Islaminasi dalam ilmu pengetahuan menerusi bukunya Islam dan Sekularisme yang diterbitkan pada tahun 1978. Tapi siapa sebenarnya pemikir dan cendekiawan ini pada pandangan sejarah? Kehidupan zaman kanak-kanak. Anak kelahiran Bogor, Pulau Jawa, Indonesia ini dilahirkan pada 5 September 1931 dan merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik. Abang sulungnya Allah Arham Syed Hussein Al-Atas dan adik bongsunya bernama Syed Zadal. Pada usia 5 tahun, Al-Atas mendapat pendidikan awal di sekolah dasar Nyiheng, kini Sekolah Kebangsaan Nyiheng, Johor Bahru. Bagaimanapun, selepas tercetusnya Perang Dunia Kedua, beliau terpaksa kembali ke Jawa dan menyambung pelajaran di Madrasah Al-Urwatu Al-Wuthqa, sebuah madrasah. Selepas tamat perang, beliau kembali semula ke Johor dan meneruskan pembelajaran di Sekolah Inggeris Bukit Jara dan Maktab Sultan Abu Bakar dari tahun 1946 hingga 1951. Kehidupan dalam zaman remaja. Selepas tamat pendidikan menengah, beliau menyertai Regimen Askar Melayu sebagai pegawai kadet dan terpilih untuk menyambung pelajarannya di Eton Hall, Chester, England dan kemudian di Akademi Tentera Diraja Sandhurst antara tahun 1992 hingga 1995. Di sana juga beliau tertarik dengan aspek metafizik golongan sufi, terutama hasil kerja Maulana Nuruddin Abdul Rahman Jamil. Selepas kembali ke Tanah Melayu, beliau ditugaskan sebagai pengawal Regimen Askar Melayu, tetapi itu tidak bertahan lama. Beliau melepaskan jawatan secara sukarela dan melanjutkan pengajian di Universiti Malaya, Singapura antara tahun 1997 hingga 1999. Di sinilah beliau menulis karya sastra pertamanya bertajuk Rangkaian Rubaiyat dan buku bertajuk Some Aspects of Sufism as Understood and Practiced Among the
Malays. Hasil kerjanya itu menyebabkan Al-Atas dianugerahkan Canada Council Fellowship untuk melajukan pengajian selama 3 tahun di Institut Kajian Islam Universiti McGill, Montreal. Selepas berkelana lama di luar negara, beliau kembali semula ke Malaysia dan dilantik sebagai Ketua Bahagian Kesusastraan Jambatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Selepas 3 tahun, Al-Atas diberi kepercayaan sebagai Dekan Fakulti Kesenian dari tahun 1968 hingga 1970. Kehidupan zaman dewasa. Al-Atas kemudian berhijrah ke Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi dan dilantik sebagai Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu sebelum sekali lagi dilantik sebagai Dekan Fakulti Kesenian. Di sini beliau memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengajaran di peringkat universiti dan turut mencadangkan kaedah integrasi pengajian bahasa kesusastraan dan budaya Melayu. Bagi yang mengikuti pelajaran beliau dalam dunia akademik antarjihadnya, ialah mendalatkan proses islaminasi ilmu Al-Atas tidak kesorangan dalam perjuangan ini kerana beliau turut disokong oleh Allahyarham Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dan Fazlur Rahman. Perkara ini merupakan satu isu yang meresahkan dan perlu dipulihkan dengan segera. Al-Atas menulis dalam bukunya Aims and Objectives of Islamic Education. Selain itu, para cendekiawan yang berkongsi idea yang sama dengan Al-Atas turut berpandangan sistem pendidikan moden yang diberajai umat Islam hari ini bersifat ciplak kerana meniru sifat pendidikan barat yang dianggap lebih moden. Justru mereka dilihat gagal mencontohi kepribadian ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu seperti Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Khaldun semasa mempercayai ilmu-ilmu tamadun lain. Mereka juga mempercayai pelbagai disiplin ilmu dari pelbagai tamadun. Semangat Al-Atas terhadap dunia akademik terutama perjuangannya memperjuangkan islaminasi ilmu amat besar. Walaupun idea beliau ini kurang mendapat sambutan dalam kalangan sesetengah pihak, itu tidak menjadikannya berputus asa, malah sebaliknya usaha tersebut terus diperjuangkan sehingga ke hari ini. So 3.0 adalah cabaran dalam kajian dan penulisan kajian sejarah. So banyak cabaran telah muncul di tengah-tengah keliruan manusia di sepanjang sejarah. Tetapi barangkali tidak ada yang lebih serius daripada cabaran yang dibawa oleh peradaban Barat pada masa kini. Konfrontasi antara Islam dan Barat merupakan antara cabaran yang dilihat oleh Al-Atas termaksudlah dalam bidang kajian dan penulisan sejarah Islam di alam Melayu. So, terdapat beberapa cabaran yang telah diatasi oleh Al-Atas dan kumpulan kami telah senaraikan 7 cabaran yang terutama. Cabaran yang pertama adalah sejarah ditaksirkan hanya daripada sudut luaran ataupun fizikal semata-mata, bukannya makna yang tersirat di sebalik sesuatu peristiwa itu mahupun dari sudut batin atau dalaman memandangkan karya-karya sejarah di alam Melayu banyak dipengaruhi oleh ajaran tasawuf yang mendalam. Hal ini dapat dilihat melalui pandangan A.Q. mengenai syair dagang yang mana cuba menafikan bahawa Hamzah Fasuri sebagai pengarang syair tersebut disebabkan syair itu mempunyai kualiti yang rendah dari sudut rimanya. Cabaran yang kedua adalah sarjana Barat juga dikatakan tidak memahami secara benar tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Melayu Muslim. Mereka cenderung mentafsirkan sesuatu fakta atau peristiwa sejarah yang terdapat di dalam teks secara menghubungkannya dengan unsur-unsur budaya asing yang dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan budaya Melayu. Cabaran yang ketiga adalah mengenai teori kedatangan dan penyebaran Islam di kalangan para sarjana
khususnya ahli sejarah barat. Dalam hal ini, terdapat antara teori-teori para orientalis yang tidak dipersetujui oleh beliau. Antaranya ialah perdagangan, pegawai-pegawai seperti Syah Bandar, iaitu pihak yang menguruskan perdagangan tempatan, kepentingan politik dan perkahwinan campur yang dijadikan sebagai faktor-faktor kedatangan Islam ke Pulau Melayu Indonesia. Cabaran yang keempat adalah teori autoktoni tersebut yang turut digunakan dalam menentukan asal-usul kedatangan Islam ke alam Melayu yang dikatakan berasal dari India. Hal ini menunjukkan seolah-olah proses sejarah di alam Melayu ini tidak mengalami perubahan tamadun. Begitu juga dengan pandangan mereka yang mengenakan teori autoktoni pada ilmu tasawuf. Dalam kerangka ini, konsep dan amalan mysticism yang dijalankan tidak dipandang melalui adanya pengaruh ajaran-ajaran Islam, tetapi lebih kepada adat dan tradisi mistik Hindu, Buddha atau Jawa lama. Cabaran yang kelima adalah mereka juga didapati gagal untuk memahami apa yang dibawa oleh para penulis atau ulama terdahulu, khususnya karya-karya kesusastraan ahli alam Melayu. Ini kerana kesalahfahaman terhadap sesuatu konsep dan istilah sering terjadi dalam pentafsiran orientalis akibat pengetahuan dan pemahaman mereka yang kebanyakannya masih lagi dangkal, khususnya prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran tasawuf serta istilah metafizika Islam yang banyak menggunakan metafora tertentu dalam bahasa Arab serta ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Cabaran yang keenam adalah masalah terhadap penggunaan kaedah dan pendekatan tertentu yang menurut Al-Atas adalah kurang tepat kajian sejarah di kalangan orientalis. Perkara ini penting kerana pentafsiran dan penilaian sesuatu itulah yang akan menentukan sesuatu teori atau kesimpulan. Cabaran yang ketujuh adalah masalah sejarawan tempatan yang lebih selesa bergantung kepada kajian sebelumnya, terutamanya orientalis dalam mengkaji sejarah bangsa dan negara sendiri. Akibatnya, fakta sepatutnya diketengahkan telah dikelirukan sebagai fiksyen atau fenomena ini seolah-olah memperangkui kesilapan yang telah dilakukan oleh golongan orientalis tersebut. Sumbangan dalam kajian sejarah dan kebudayaan Melayu yang telah diberi oleh Prof. Naquib Al-Atas. Sumbangan tersebut dapat dibahagikan kepada tiga aspek utama, iaitu teori dan kaedah kajian sejarah, hasil dapatan daripada kajian sejarah, idea-idea baru bagi perkembangan kebudayaan dan masyarakat di Malaysia. Teori dan kaedah kajian sejarah. Prof. Naquib Al-Atas telah memperkenalkan teori asli mengenai kedatangan Islam ke alam Melayu, iaitu daripada tanah Arab dan disebarkan oleh golongan balik, bukannya pedagang. Teori ini kemudiannya telah membangkitkan kesedaran untuk menilai semula sejarah Islam di Asia Tenggara. Malah, melalui karya terbarunya, Historical Fact and Fiction, beliau telah membuktikan lagi kebenaran teori tersebut. Seterusnya, kita akan fokus kepada kaedah-kaedah tertentu dalam kajian sejarah. Ia turut melibatkan polemik yang berlaku di antara Al-Atas dengan beberapa orang orientalis sezaman dan sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa krisisnya beliau dalam usahanya memartabatkan pengajian dan pentafsiran sejarah Islam di rantau ini. Antaranya ialah polemik bersama dengan Prof. Naquib Al-Atas.
A. Twift dalam The Origin of the Malay Syair 1968, P. Verhoeven dalam Concluding Postscript to The Origin of the Malay Syair 1971, G. W. J. Drews dalam Comments on the Re-Examination of Al-Raniri's Hujatu Sidiq, A Refusation 1975, C. O. Blackton dan H.S. Patterson dalam The Correct Date of the Terengganu Inscription 1984, R. O. Winstead dan Tommy dan lain-lain dalam Historical Fact and Fiction 2011. Beliau juga turut memberikan kaedah dan variasi baru dalam kajian dan penulisan sejarah yang seterusnya membuka cabang-cabang baru dalam bidang tersebut. Bahkan bagi merealisasikan konsep dan kaedah baru bagi kajian bahasa, sastra dan kebudayaan Melayu ini, beliau telah menubuhkan Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM di UKM pada tahun 1973. Kemudiannya telah ditukar menjadi Akademik Alam dan Tamadun Melayu ATMA pada tahun 1993. Beliau juga turut membantu institusi tersebut dalam mengembangkan perpustakaannya dengan mendapatkan rujukan utama iaitu sebanyak 15,000 jilid terutamanya dalam bidang pengajian Islam, falsafah dan kebudayaan serta sejarah Melayu. Tambahan pula ketika beliau merajui Istad yang mana lebih 110,000 jilid buku dan jurnal dalam pelbagai bahasa dan bidang pengajian telah berjaya dikumpulkan. Terdapat beberapa hasil daripada kajian sejarah Prof. Naqib Al-Atas. Beliau merupakan ilmuwan pertama yang mengemukakan bahawa Hamzah Fansuri sebagai pelapor syair Sufi Melayu. Selain itu, analisis beliau terdapat pemikiran Hamzah Fansuri dan Nur al-Din al-Raniri merupakan karya kajian manuskrip pertama yang membahaskan mengenai tasawuf Melayu. Beliau memberikan sumbangan yang penting khususnya dalam penggunaan kaedah semantik yang mementingkan makna istilah dalam pentafsiran sumber sejarah. Kajian ini telah diperakui oleh pihak antarabangsa sebagai salah satu buku penting yang telah didaftarkan dalam International Bibliography of Philosophy di Brussels, Belgium. Tambahan pula, beliau merupakan sarjana pertama yang menemukan dan menghitung tarikh yang tepat yang terbuat pada batu bersurat Terengganu. Secara jelas, beliau telah berdaya mengemukakan dan menyangkal hujah-hujah orientalis dan seterusnya menjawab persoalan yang selama ini membingungkan. Beliau juga berjaya dalam memecahkan teka-teki penyusunan period kalender Melayu Islam dengan betul melalui kajiannya terhadap manuskrip Akib Al-Nasafi, bahkan melalui penelitian terhadap kajian tersebut. Di samping itu, Prof telah memberi beberapa idea baru bagi perkembangan kebudayaan dan masyarakat di Malaysia. Beliau telah bertanggungjawab dalam memformulasikan dan mengkonseptualisasikan peranan bahasa Melayu dalam pembangunan bangsa iaitu national building melalui perbincangannya dengan para pemimpin politik pada tahun 1968. Formulasi dan konseptualisasi merupakan antara faktor penting dalam pengkasasan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara sehingga kini. Begitu juga dengan tulisan Jawi. Ia telah diperkenalkan kembali sebagai huruf rasmi bahasa Melayu pada tahun 1970 yang hampir dihapuskan pada tahun 1957. 3 kaligrafi basmalahnya yang ditulis telah diterbitkan dalam beberapa buah karyanya, iaitu burung pekaka, ayam jantan dan ikan. Tambahan pula, beliau juga telah mengumpulkan prinsip-prinsip yang telah diterima pakai oleh kerajaan Malaysia sehingga kini. Beliau juga dianggap sebagai pencetus kepada gerakan kebangkitan semula Islam di kalangan belia Islam Malaysia di sekitar
tahun 1970-an dan telah mencetuskan penubuhan gerakan pelajar daripada kalangan mereka. Ayat sekali, beliau merupakan pemikir Islam yang mengemukakan dan mengkonsepsikan idea Islamisasi. Beliau telah memulakan pergerakan perubahan ilmiah epistemological revolution yang dialami di kalangan umat Islam kini, dengan menyebabkan konsep tersebut ke dalam pelbagai bidang ilmu masa kini. Agar keterangan dalam bab ini maka jelas menunjukkan bahawa sumbangan yang diberikan oleh Al-Atas dalam memartabatkan sejarah dan kebudayaan Melayu adalah amat besar. Begitu juga dengan cabaran-cabaran tertentu yang kemudiannya mendorong beliau untuk memperjuangkan idea dan konsep sejarah yang benar dalam kajian dan penulisan sejarah Islam di dalam alam Melayu. Bagi cabaran-cabaran tersebut, khususnya dalam mengembalikan makna diri Melayu, telah membuktikan betapa besar peranan agama Islam dan bahasa Melayu itu sendiri dalam membentukkan identiti bangsa Melayu. Di sinilah sejarah itu memainkan peranannya, iaitu dengan memberikan kesedaran kepada bangsa tersebut mengenai asal-usul bangsa